dalam buku kerja page 54 soalan 7. Okay. So tahniah kepada yang sudah hantar dengan cikgu, dan ada juga sebahagian yang cikgu yang sudah cikgu check, okay, yang ada buat PDF. Okay. Okay, so sekarang yang cikgu belum sempat untuk yang cikgu belum sempat untuk check, okay, kamu boleh semak sendiri, okay, dan kamu boleh bertanya juga, okay, boleh tanya soalan. Okay, cikgu akan share screen. Okay, kehadiran ada 9 orang. Okay, good. Okay, 19/24. So ada 4 orang lagi yang tidak diketahui. Walau bagaimanapun kita tetap juga perlu meneruskan masa berjalan. Okay, so ini yang cikgu sudah ambillah keratan soalan, okay, dalam buku kerja. Soalan 7. Okay, first sekali, of course lah kamu perlu baca soalan. Okay, Prisha Prisha Berhad menyediakan buku tunai runcit dengan lajur analisis. Dia sudah bagi lajur analisis, belanja pejabat, belanja pos, belanja perjalanan dan alat tulis pada 31 Mei 20X3. Okay, so soalan yang di sini, A, sediakan buku tunai runcit pada 31 Mei 20X3 dan dia letak kurungan, tunjukkan bayaran balik tunai pada 1 Jun 20X3. So sekarang kamu kena buka atau rekod tunai runcit, buku tunai runcit 31 Mei. Okay. So apa yang kamu perlu ialah format buku tunai runcit. Okay. Dan analisis pun sudah diberikan, so kamu just isi sahaja. Belanja pejabat, belanja pos, belanja perjalanan dengan alat tulis. Okay. So isi sahaja belanja pejabat, belanja pos, okay, belanja perjalanan, okay, dan alat tulis. Yang tidak perlu kita inilah. Okay, so okay. Okay, so dia akan jadi beginilah. Okay, buku tunai runcit, analisis pembayaran pun sudah diletakkan. So, apa lagi kita start untuk merekod. Okay. Sistem panjar diamalkan dengan diperuntukkan RM300 sebagai dana runcit. Okay. Bayaran yang berikut dilakukan di sepanjang bulan Mei 20X3. Okay. Maksudnya di sini sistem panjar diamalkan dengan diperuntukkan RM300 sebagai dana runcit. Maksudnya di sini pada awal bulan, okay, akan diberikan sebanyak RM300 sahaja. Okay, maksudnya satu hari bulan sahaja kamu terima. Okay.
So maksudnya di sini pada 1 Mei sahaja kamu terima cek dari ketua juruwang. Okay, so dari 3 hari bulan sampai habis ni adalah pembayaran atau penggunaan kamu. Okay, kita tengok 1 Mei. Letaklah 20, berapa tadi 20x3? Okay, 20x3. Mei 1. Okay. Okay, 1 Mei kamu terima cek. Okay, kalau dia bagi tahu tunai, kamu tulis tunai lah. Okay, di sini dia terima cek daripada ketua juruwang RM300. So, cek adalah beg. Okay, kalau ada folio, kamu letak. Okay, kalau ada nombor voucher pun, kamu boleh letak. Ada lagi yang masuk, Huzai. Okay. Okay, so, okay, siapa yang baru masuk, okay, ini adalah buku kerja page 54 soalan 7. Okay, sekarang kita buat perbincangan lah, okay, sebab ramai juga yang ada menghantar, okay, mengantar jawapan. Okay, so hari ini kita bincang. Okay, kita kembali balik dengan soalan. Okay, so 1 Mei bank kita terima sebanyak RM300. Kalau tidak ada letak folio atau nombor voucher, kamu boleh hilangkan inilah. Okay. Okay, so dia akan jadi begini. Alright. Okay, RM300. Okay, maksudnya di sini bila kamu terima RM300, okay, bayaran kamu kan sepatutnya tidak boleh lebih dari RM300. Okay. Sebab sebagai contoh, okay, cikgu bagi contoh kan, parents kamu bagi kamu bulanan, okay, kamu punya belanja bulanan lah. Okay, parents kamu awal bulan parents kamu bagi kamu RM300. Okay, then so kamu ada duit RM300 sahaja. Okay, so sepatutnya belanja kamu akan kurang dari RM300. Okay, so dia tidak akan lebih. Kalau lebih tu, itu kamu tidak boleh rekod dalam buku tunai runcit. Okay, so maksudnya di sini sebab kamu terima RM300 setiap bulan. Okay. Okay, kita tengok 3 hari bulan. Membeli cartridge komputer RM30. Okay, kalau RM30 okey lah kan? Okay, kamu boleh menggunakan cek yang diberikan ni, duit yang diberikan ni. Okay. Okay, 3 Mei. Okay. Apa tadi? Cartridge komputer. RM30. Okay, kamu membeli cartridge komputer. Okay, so sekarang kalau kamu kira lah, okay, RM300 dalam 30, maksudnya kamu ada RM270 lagi. Okay. Okay, untuk analisis bayaran, ada juga yang cikgu nampak kamu meletakkan di dalam belanja pejabat. Okay, so sebenarnya cartridge komputer atau ink kan, ink printer, kan, cartridge komputer, okay, dia di alat tulis. Okay, kamu kena ingat butirannya sebab kita sudah buat soalan. Okay, ada juga yang letak dalam belanja pejabat sebab dia benda yang sangat kecil. Okay, so dia masih dalam alat tulis. Okay, kecuali kamu membeli komputer, so dia masuk belanja pejabat. Okay, untuk soalan seterusnya, penggunaan seterusnya 4 Mei
membeli kertas fotostat RM20. Okay, so kamu tulis sini 4B. Okay, beli kertas fotostat. Ini of course lah kan alat tulis. Okay. Seterusnya 5 hari bulan membeli sebuah meja pejabat RM500. Okey, cikgu mau tanya kamu. Okey, boleh buka voice. Okey, siapa yang mahu menjawablah. Ataupun cikgu akan panggil nama. Okey. So 5 hari bulan ni, okey, kamu diberikan cek, kamu terima cek RM300. Adakah kamu perlu masukkan nilai RM500 ke dalam buku tunai runcit? Ya atau tidak? Okey, ada siapa? Tidak, Siapa tahu? cikgu. Tidak. Ini siapa? Nurul Syah. Oh, Syah. Okay, thank you. Yes, tidak. Sebab dia sudah melebihi daripada yang kamu terima duit. Okay, yang kamu terima cek dari ketua juruang. Okay, buat apa kamu mau menggunakan duit yang diterima 300 sebab tidak cukup pun. Okay, so yang ini kamu perlu masukkan dalam, kamu perlu rekod dalam buku tunai. Okay, walaupun kamu bayar tunai meja pejabat 500, tapi yang ini kalau nilai yang besar kamu masukkan dalam buku tunai. Okay. Okay, so tidak perlu. Okay, kalau sekiranya soalan dia suruh kamu sediakan buku tunai dan buku tunai runcit, so maksudnya ada dua benda yang kamu perlu rekod, buku tunai dan buku tunai runcit. So yang ini kamu perlu masukkan dalam buku tunai. Tetapi untuk soalan ni dia mahu kamu cuma merekod buku tunai runcit. So kamu biarkan sahaja. Okey, untuk soalan penggunaan 7 Mei, bayaran tol RM8. Okey. So, kamu tulis sahaja 7 Mei, ikut sahaja yang ada dalam butiran. Bayaran tol RM8. Okey, dia masuk mana ni? Kalau analisis bayaran tol, kamu tahu tol kan? Masuk mana? Perjalanan, cikgu. Yes. Perjalanan. Yes, betul. Belanja perjalanan. Okay. Okay. So dia adalah masuk dalam belanja perjalanan. Walaupun di Sabah ni tidak ada pun kita bayar tol kan. Tapi cikgu rasa tidak masalah. Kamu memang akan tahu apa yang dimaksudkan dengan tol. Okay. Okay, dia berkaitan dengan belanja perjalanan. Okay, untuk kamu kalau di Semenanjung dia banyaklah. Okay, bayar tol. Sikit-sikit ada tol. Okay, kalau di Sabah belum ada lagi lah. Ni yang cikgu tahulah. Okay. Right. Untuk 8 Mei membeli sampul surat RM10. Ambil sampul surat. Okay, kalau sampul surat dia tidak bagi tahu untuk pos ke, okay, so kamu perlu masukkan dalam alat tulis. Okay. Kalau yang macam surat berdaftar atau sampul surat untuk pos, baru kamu masukkan dalam belanja pos. Okay. Yang penting sebenarnya kan kamu kena banyak buat latihan. So di sana kamu boleh buat banyak butiran yang berbeza. Okay. Alright. 9 Mei membeli pewangi pejabat RM38. Okay. 9 Mei membeli pewangi pejabat RM38. Okay, yang ini masuk mana? Analisis bayaran.
Hmm? Belanja Ini pejabat ke, Cikgu? Belanja pejabat. yes, betul. Belanja pejabat. Wah, good. Okay. Senang saja ni. Kamu cuma kelaskan dia sahaja. Apa yang di dalam butiran kamu kelaskan dia di mana satu. Okay. Okay, untuk 10 Mei. Okay. Membayar tempat letak kereta. Ini senanglah kan. Okay, tempat letak kereta. Okay, 10 Mei. Okay, tempat parking lah. Okay. Kita selalu cakap parking. Okay. Tempat letak kereta RM6. Okay. Ini of course lah belanja perjalanan. Dia berkaitan dengan pengangkutan. Okay. Okay, untuk 11 Mei membeli fail dan pen RM22. Okay. 11 Mei fail dan pen RM22. Yang ni of course lah kan alat tulis. Okay. Okay, apa lagi? 13. Okay. Menghantar bungkusan melalui pos. Di sini pun dia sudah bagi tahu. Okay. Pasal pos. Okay. So, RM18. 13 Mei. Okay. 13 Mei. Bungkusan pos. Kamu boleh juga tulis ikut yang ini. Okay, menghantar bungkusan ataupun bungkusan melalui pos pun boleh. Okay. Okay, pembayaran dia berapa? RM18. Yang ni of course lah. Okay, belanja pos. Okay, untuk 15 Mei membeli kuih untuk tetamu ke pejabat. Okay, maksudnya di sini dalam pejabat tu, okay, dalam perniagaan kamu ada tetamu yang datang. Mungkin ada meeting ke kan dalam pejabat, so beli kuih. Itu juga termasuk dalam penggunaan untuk dalam buku tunai runcit. Okay, RM25. 15 Mei. Okay. Boleh kuih tetamu. Okay, kuih tetamu boleh. Kuih tetamu ke pejabat pun boleh. Okay. Yang penting kamu fahamlah. Okay, RM25. Okay, ini adalah belanja pejabat. Okay, sebab yang lain pun macam bukan kan. Belanja pos bukan, belanja perjalanan lagi lah kan. Alat tulis lagi lah. So dia termasuk dalam belanja pejabat. Okay, kalau tiada selalunya belanja pejabat ni dia ada dua. Kalau tidak ada belanja pejabat, dia adalah belanja am. Okay. Okay, sama sahaja juga. Okay, okay. Mana sudah? Okay, untuk 17 Mei membeli majalah. Yang ini memanglah kan membeli majalah RM10. Okay. Okay. Beli majalah 17 Mei. Majalah. Okay. Okay, dia masuk alat tulis atau belanja pejabat? Siapa boleh jawab? Belanja pejabat atau alat tulis untuk majalah? Belanja pejabat. Belanja pejabat. Yes, betul. Okay. Dia adalah belanja pejabat. Okay. Dia adalah belanja pejabat. Dia bukan alat tulis, bukan stationery.
Okay. Okey, untuk 19, membeli sampul surat pos laju RM10. Ini terang-terang sudahlah kan. Orang cakap apa? Terang 10. Tidak tahulah apa dia punya peribahasa tu. Okey, sampul surat pos laju RM10. Betul ke RM10? RM10. Okey. Dia adalah belanja pos. Okey. Okey, untuk 20 Mei membayar petrol. Petrol ni kamu tahulah kan, minyak kereta. Okey. Bayar petrol RM35. Okay. So 20 Mei bayar petrol minyak kereta RM35. Itu of course lah belanja perjalanan. Okay. Okay, untuk 22 hari bulan membayar tambang teksi. Okay, bayar tambang teksi RM10. Kalau begini memang senang lah, kamu tahulah kan masuk mana. Sangat senang. Belanja perjalanan. Okay. 24 Mei membeli minuman pejabat RM20. Okay, 24 Mei membeli minuman pejabat berapa ringgit? 20. Itu adalah belanja pejabat lah. Tidak lain, tidak bukan lagi. Yang lain tu macam bukan juga kan. Okey, 25 hari bulan. Menghantar surat berdaftar. Okey, masuk mana? Kalau surat berdaftar. Masuk di Pos. yes, belanja pos. Okey. So di sini kamu akan nampakkan perbezaan kamu membeli sampul surat dengan kamu membeli surat berdaftar. Okey, kalau sampul surat dia termasuk dalam stationery atau alat tulis. Okey. Kalau yang berdaftar, surat yang berdaftar maksudnya kamu mau guna untuk pos. Okey. So dia masuk dalam belanja pos. Okey, untuk 26. Bukan RM20. 8. Okey. Untuk 26 membayar gaji kerani RM900. Okey, dia lebih daripada yang kamu terima RM300. So kamu perlu masukkan ke tidak? Kamu perlu rekod dalam buku tunai runcit ke atau tidak? Ya. Ada sesiapa mau menjawab? Tidak kan? Okay. Thank you yang respon. Please respon lah. Okay. Kalau salah tidak apa, cikgu perbetulkan. Okay. Okay. Dia tidak perlu masukkan dalam dalam buku tunai runcit. Kita tidak perlu rekod sebab dia sangat tinggi. Kamu diberikan RM300 sahaja. Okay, kamu terima RM300 saja. Buat apa kamu perlu bayar gaji cash RM900 kan? Okay. So kamu tidak boleh masukkan kecuali kamu boleh masukkan atau rekodkan dalam buku tunai. Okay. Itulah perbezaan buku tunai dan buku tunai runcit. Okay, buku tunai runcit ni dia membayar dengan amount yang kecil. Okay, kalau buku tunai dia amount yang besar, amount yang kecil semua di dalam tu. Tapi bila ada buku tunai runcit,
Okay, amount yang kecil tu boleh dimasukkan dalam buku tunai runcit bergantung dengan berapa yang kamu terima. Yang ini. Berapa yang kamu peruntukkan setiap awal bulan. Okay. Okay, untuk 28 hari bulan, membeli stem RM9. Okay, 28. Okay, 28 Mei, stem RM9. So itu adalah belanja pos lah. Okay, stem. Okay, untuk 29 membeli kertas A4. Okay, ni yang terakhir. Okay, RM12. 29. Okay. Okay, kertas A4. RM12. So kertas A4 dia stationery lah, alat tulis. Okay. Okay, so selesai. Okay. Dan sekarang kamu perlu kamu perlu jumlahkan dan kamu kena tunjukkan bayaran balik tunai pada 1 Jun. Okay. Ini apa yang perlu kamu buat? Okay. So kamu perlu jumlahkan okay, semua ni. Okay, kamu tambahlah. Okay, kalau dia ni lah kan. Okay. So yang kamu terima penerimaan RM300. Berapa pula yang kamu guna? Okay, yang kamu pembayaran, yang kamu bayar menggunakan duit yang kamu terima. Okay, kamu jumlahkan. Okay, so dia akan jadi RM291. Okay, maksudnya di sini, okay, penerimaan ni dia mesti lebih besar daripada penggunaan ataupun ngam-ngam RM300. Kalau lebih, dia kamu perlu masukkan dalam buku tunai. Okay. Sebab cikgu tengok ada yang hantar yang apa ni? Kasih masuk saja semua kan. Tapi tidak apa. Okay. Jadi kamu nampak kamu punya kesilapan. Cikgu sudah perbetulkan. Okay, so dia jadi macam ni. Sini kamu jumlahkanlah, tambah dan kamu jumlahkan. Okay, untuk belanja perjalanan pun begitu. Kamu tambah semua dapat. Okay, kamu jumlahkan. So ini okay sudah. Settle. Okay. Di sini pula. Okay. So sekarang kamu perlu tahu berapa baki yang tinggal duit kamu. Okay, duit kamu yang tinggal ada berapa. Okay. So di sini kamu perlu balancekan. Kan sebab ada yang garisan ni kan, 2 tu. Okay. Itu maksudnya kamu perlu balancekan dia. Okay. Kalau ikut macam ni. Okay, sekarang dia tidak balance. Okay. So maksudnya kamu perlu balancekan sebanyak 300. Okay, macam mana kamu perlu balancekan? Kamu kena tahu berapa baki yang tinggal dalam duit kamu. So itu sebagai 31, kamu kena letak hujung bulan lah. 31 Mei, baki akhir. Okay, kamu letak baki akhir atau baki HB. Okay, so kamu tolaklah 300, tolak 291. Kamu punya baki yang tinggal hanya tinggal RM9. Okay. So sekarang, okay, soalan dia mahu kamu tunjukkan bayaran balik pada 1 Jun 20X3. Okay, apa yang kamu perlu buat? Kamu kena letak di sini 1 Jun. Okay. 1 Jun baki awal. Okay. So bila ada baki akhir, okay, maksudnya ada baki awal. Okay, ini adalah baki akhir untuk bulan Mei, RM9. So kamu perlu
Okay, untuk kamu mengira untuk bulan Jun, so baki akhir ni RM9 ni, okay, dia akan jadi baki awal pada bulan Jun. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, so tempat yang kamu terima dia akan jadi baki awal RM9. Okay. Sekejap. Okay. So dia akan jadi begini. Okay. Okay. So baki akhir dia akan jadi baki awal pada bulan Jun. Baki akhir bulan Mei akan jadi baki awal pada bulan Jun. Okay. Selepas itu, berapa yang kamu terima? Dia suruh kamu tunjukkan bayaran balik pada 1 Jun. Okay, so masih dari 1 Jun. Okay, berapa yang sepatutnya dibayar balik oleh ketua juruwang? Sebab kamu punya dalam soalan, okay, di sini beritahu sistem panjar kamu diperuntukkan RM300. Maksudnya setiap bulan mesti RM300 jumlah dia. So sekarang kamu ada baki RM9. Okay. Maksudnya di sini okay, kamu akan bayar kasih color lain lah kan. Kuning. Aduh, sakit mata. Warna biru lah. Okay. So, 291 ni, okay, dia akan masuk di sini. So, ini adalah yang dibayar, okay, oleh ketua juruwang sebab kamu perlu total dia still RM300. Okay. Okay, still RM300. 9 tambah 251, kamu mesti dapat RM300 balik. Okay, dia akan jadi begini. Okay, boleh faham? Ada soalan? Tidak, cikgu. Tidak.